Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai satu subtopik baru ya, iaitu geometric sequence ataupun janjang geometri. Baik, sebelum ini kita telah pun bincangkan mengenai arithmetic sequence and series kan. Okey, kalau kita refresh balik, okey kita tengok ya. Dalam arithmetic kita buat macam ni lah ya. Arithmetic, kita buat macam ni. Arithmetic. Right, dalam arithmetic kita ada dua formula ya. Yang pertama Tn, iaitu kita tahu dia adalah A tambah N tolak 1D. Macam ni ya. Dan yang kedua kita ada Sn, siri, iaitu kita tulis sebagai N per 2 2A tambah N tolak 1D. So harap ingat ya yang ni ya. Yang ni, ataupun kalau kita tahu apakah sebutan pertama dan sebutan terakhir sekuen tersebut, kita boleh tulis dia version formula yang lebih ringkas, iaitu A tambah L. Okey, habis. Ini yang kita belajar sebelum ni lah ya. So now, ini satu. Yang kedua, untuk kali ini kita ada geometrik. So secara umum dia, kalau kita nak pairkan one to one dengan aritmetik yang telah pun kita belajar sebelum ini, dia ada juga untuk dia ada juga Tn, dia ada juga Sn. So kalau kita lihat Tn dia macam ni Tn dia, formula dia adalah macam ni. A R N tolak 1. Boleh? So di mana A ini seperti biasalah ya. A ni adalah sebutan pertama, the first term, dan R ni adalah ratio. Ini akan kita lihat dekat sini lah ya, nisbah sepunya. Ratio ya, nisbah sepunya yang seragam, yang constant lah. So jadi idea dia sama je dengan aritmetik ni, cuma yang aritmetik ni dia guna apa? Dia pakai common difference kan, beza sepunya kan, beza antara dua sebutan yang berturutan. Yang geometrik pula adalah nisbah sepunya bagi dua sebutan yang berturutan. Nisbah. Apa maksud nisbah? Nisbah tu adalah bahagi. So macam itulah. So jadi dekat sini kalau kita nak simpulkanlah semua ya, kita akan belajar juga untuk series kemudian. Ini kita ada Sn. So Sn ni dia ada dua ya. Dia ada dua. Dia bergantung kepada ratio yang kita dapat nanti. So pertamanya kita ada A R N tolak 1. Ini per dengan R tolak 1, ataupun kita ada yang macam ni, A 1 tolak R N per dengan 1 tolak R, dan yang terakhir adalah kalau dia adalah melibatkan infinity, iaitu S infinity, maka kita ada another formula, iaitu A per 1 tolak R. Okey, so ini adalah rumus-rumus yang akan kita jumpa. So bila kita nak pakai yang pertama ini kita pakai apabila kita jumpa R itu less than 1. So kita buat R, modulus R less than 1. Yang ini pula jika greater than 1. Sorry, ini greater than 1. Terbalik. Ini adalah greater than 1. Kalau R tu, modulus R tu besar dari 1. Yang ini pula jika modulus R itu kurang dari 1. Dan ini seperti biasa, ini pun akan jadi less than 1. So macam ni lah. So kita nak lihat juga beberapa syarat R tersebut. So kalau R tu besar dari 1, maka kita guna rumus yang ini. Sebaliknya kita guna rumus yang satu lagi ini. So ini kita akan bincang kemudian ya. Cuma kita nak tengoklah dalam aritmetik ada apa, dalam geometrik ada apa. So overall inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan. Baik.
Dari segi rumus, kita dah tahu. Dari segi aspek teknikalnya pula, macam mana sebutan pertama. Kalau dalam aritmetik, dia ada beza sepunya. Kalau dalam geometrik, ada nisbah sepunya dan sebagainya. So, bentuk soalan lebih kurang sama teknikalnya kalau kita bandingkan dengan aritmetik yang kita belajar sebelum ini. Boleh? Alright. Now, kita pergi kepada teks kita sekarang ni. So, kita lihat ya. Dekat sini kita lihat. So, geometric sequence dia ada R. R ni adalah ratio nisbah sepunya nisbah sepunya yang seragam. So, jadi maksud nisbah sepunya tu kalau kita lihat contoh yang ni. Kita ada 3 contoh yang kamu nampak dekat sini. Saya besarkan sikit. So, yang berturutan 2 sebutan yang berturutan. Yang dalam semasa saya bincangkan aritmetik pun sama juga, yang berturutan juga. Maksud dia, kalau kita nak dapatkan nisbah sepunya, yang ratio ini, common ratio ini, so maksud dia, 1/6, dia kena selepas bahagi sebelum. Faham tak? Dia akan jadi macam ni. Sekejap. Kalau saya buat macam ni kan, kita tengok balik kat sini. Cuba kita lihat yang ini sekejap ya. Saya nak tarik perhatian sikit. Yang ini saya buat dekat sini Saya buat dekat sini. Kita tahu Tn ini adalah one of the formula bagi geometrik, iaitu Tn ini kita ada A, R, N tolak 1 kan. So macam ni So dari sini kalaulah kita ada, let's say kita ada contoh kita ada T6 katakan. T6. So, jadi ARN kuasa AR ini, dia akan jadi apa? Dia akan jadi AR kuasa berapa? Kuasa 5. Nampak? Dia akan berkurang sebanyak 1. Faham ya? So, kalau kita ada T1, misalnya, kita ada AR 1 tolak 1. Kosonglah kat sini kan? So, jadi, kita akan dapat A sahaja. So, betul lah. T1 tu adalah A, iaitu sebutan pertama. Boleh? So, tadi kita bincangkan mengenai R, ratio. Ratio iaitu R tadi tu kan. So, ratio ni, kita juga boleh tulis dia sebagai yang ini. Tengok ratio ini, dia adalah nisbah bagi 2 sebutan yang berturutan. So, maksud dia, kalau dalam kita nak mudah faham, kita boleh buat macam ni lah kot. Sebutan selepas kita kena nisbahkan dia. Bahagilah, nisbah tu bahagi kan, dengan sebutan sebelum. Macam ni So, jadi dengan erti kata lain, sebutan selepas. Sebutan tu is referring to Tn. So, jadi kalau kita nak ringkaskan dia, kita boleh tulis macam mana? Kita boleh tulis sebagai sebutan selepas. Kalau ini adalah Tn, maka yang sebelum tu mestilah Tn tolak 1. Setuju? Boleh macam tu? So, jadi dengan kata lain, kalau kita ada, let's say kita ada macam ni kita ada T1, T2, T3, T4 dan seterusnya, maka R dia macam mana? R dia adalah katakan kalau kita ambil yang ini, kita ambil yang ini katakan. Boleh ambil yang mana-mana satu ya. So ini katakan, so maksud dia kita akan buat T3 bahagikan dengan T2. So nampak tak? Keselarian dia kalau kita tulis Tn over Tn tolak 1. Nampak tak? So kalau ini 3, ini 2. Kalau ini 4, ini 3. So sebab itulah kita ada yang ini. Clear ya? So sebab kita somehow kita akan guna pakai benda-benda macam ni. So kita bincang senang. Jadi bila kita kadang-kadang kita nak analyse soalan tu, kita terlupa ciri-ciri macam ni. So ini kena alert lah. Boleh? Okay, good. So now kita kembali semula kepada teks kita. So jadi kalau kita nak dapatkan R, iaitu nisbah dia, seperti biasa kita akan bahagikan lah. So kita akan bahagikan. So macam mana kita dapat R ni sama dengan 1/2? Senang sahaja. 1/6 bahagikan dengan 1/3. Dapatlah 1/2.
Boleh? So tekan calculator je. So, betul ke kita dapat R ni sama dengan 2? So, 6 bahagi 3. Ataupun 12 bahagi 2. And of course, kita akan dapat nilai R tu 2. Yang ini pula, hati-hati, ada negatif Ada negatif. Macam mana kita dapat ini? Seperti biasa, negatif 8/9 bahagikan dengan 16/27. Kita akan dapat negatif. So, jangan cicir negatif tersebut. Baik, ini selesai. Yang ni okey Macam mana kita dapatkan R dia? Kita bahagikan dua sebutan yang berturutan. Selepas bahagikan dengan sebelum. Baik, ini adalah rumus, formula formula yang kita tulis tadi tu. So, Tn sama dengan AR N tolak 1. Okey, kita tengok balik yang tadi. Yang ini mana tadi? Yang ini. Yang inilah. Yang ni Tn AR kuasa N tolak 1. So, jadi ini adalah contoh yang saya beri. Contoh mudah lah supaya kita nampak kan. Kalau T6 sama dengan AR5. Kalau contohnya kita buat satu lagi. Kalau T3 sama dengan AR kuasa 2. So, macam tu. Boleh? Okey. Now, kita tengok beberapa contoh. Ini mudah saja. Kita ada, ini adalah geometric sequence. Geometric sequence. Betul ke geometric sequence? Dia bukan arithmetic sequence ke? So, kita kena alert lah kat situ. Ini bukan arithmetic Sebab arithmetic, dia ada apa? Arithmetic, dia ada beza sepunya yang, yang sama. So, maksud dia macam ni. 6 tolak 3 dapat 3. Tapi 12 tolak 6 dapat 6. Kan tak sama? Beza dia tak sama kan? Maka dia bukan aritmetik. Tapi kalau 6 bahagi 3 kita dapat 2. 12 bahagi 6 pun kita dapat 2. Maka dia menunjukkan ia adalah geometric sequence. Boleh? So dari sini seperti biasa, 3 ni refer kepada sebutan pertama iaitu A. A kita dah tahu 3. Dan dia punya R tadi. R berapa? Nisbah dia? Kita dapat 2. Nampak tak? So, kita dah dapat dah. Jadi, kalau kita nak mencari sebutan ke N, the N term, for the geometric sequence, for the given sequence, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. So, kita just masukkan nilai-nilai yang kita tahu ke dalam rumus ini sahaja. Boleh nak? Okey. Kalau sebutan kelima, macam mana? Sebutan kelima, rumus dia apa? Kalau ini maksud dia T5 kan? T5, dia akan jadi AR kuasa 4. Nampak kan? So, jadi kita masukkanlah. Kita masukkan A, kita masukkan R, maka kita akan dapat jawapan straight away 48. Kita dapat jawapan dia. So, sama juga sebutan ketujuh. Ini kita dah tahu tadi. Kalau T7, kita dapat AR kuasa 6. Dia kurang 1 kan? So macam itulah. So substitute all the values for A and R dan kita akan dapat nilai ni. Okey, habisnya itu. Ini senang aja. So ini adalah apa ni? Contoh seterusnya. Kita lihat saya besarkan sikit Okey. The N term. Okey, ini dia dah bagi tau. Dia dah bagi yang ni dia dah bagi yang ni. Tn dia dah bagi. Soalan dia adalah, apa soalan dia? Find the common ratio. So, dia nak cari apa? Common ratio ni adalah dia nak cari R. Dia nak cari R. So, dia bagi Tn sahaja. Ingat tak tadi kita ada bincangkan mengenai ini? Mengenai kalau R ini, antara hubungan dia adalah R sama dengan Tn bahagi Tn tolak 1 kan? Ingat tak yang ini? So, kita akan gunakan yang ini. Yang ini telah pun diberi. Soalan ni dah bagi. Yang belum dibagi adalah Tn tolak 1. So, kita dapatkan Tn tolak 1 dan kita masuk pula dekat sini. Selesailah. So, macam mana dah dapatkan Tn tolak 1? Kita gantikan dia. Kalau Tn adalah macam ni, kalau Tn tolak 1, kita dapat macam mana? 1, kita dapat negatif 8, 5/7. Yang N ini gantikan dengan N tolak 1. So, kita ada N tolak 1. Yang ni N tolak 1 kurungan katakan macam ni.
tolak 2. Maka kita dapat apa? Kita dapat negatif 8, 5/7 n tolak 3. Nampak tak? So, jadi kamu masukkan info ini ke dalam rumus ini. Dengan kata lain, maklumat ini akan bahagikan dengan yang ini. So, jadi saya tunjukkan cara dia. Nampak ya? Kita akan gunakan formula yang ini, dan ini kita cari, dapatkan Tn tolak 1. Dah saya tunjukkan. Lepas tu kita kena bahagikan lah. Kita kena bahagikan. Terus dapat 57. Betul ke ni? Kejap. Okey, so sekarang ni nombor ni sama ya, atas bawah. Kalau kita bahagikan, nombor ni sama, yang berbeza hanyalah kuasa kan. So maknanya analogi dia, kalau kita ada, let's say lah, kita ada 2 kuasa A, contoh ni contoh ya, bahagikan dengan 2 kuasa B, maka kita boleh tulis dia sebagai apa? Ini kita boleh tulis dia sebagai 2A tolak B. So macam tu lah. Ini hanya contoh analogi saja macam mana kita nak buat yang ni. So jadi cuma be careful dekat sini lah ya, dekat sini. Yang ni. Yang ni. Kenapa kita tolak? Kenapa kita tolak yang ini? Sebab dia dekat bawah. So ni. Ini samalah dengan yang ini. Tolak ni ya. Okey. So ini kita dapat 5/7. Baik. Seterusnya kita lihat. Contoh yang seterusnya. Okey, kita lihat ini. Dia kata apa? Find the number of term of the following geometric sequence. Dia dah bagi yang ni. Baik, apa yang soalan ni minta? Soalan ni minta n. Ya. So daripada 0.14 sampailah kepada nombor yang hujung ni, dia dah bagi last sekali ya. Dia nak tahu berapa bilangan dia. Itu dia. Ya, dia nak tahu berapa bilangan dia. So jadi info yang kita ada adalah yang pertama, kita dah tahu ini nilai A. Betul? 0.14. Dan nilai R pun kita dah tahu. Nilai R kita kena buat macam mana? Nilai R kita kena ambillah sebutan selepas bahagikan dengan sebutan sebelum. So maksud dia 0.112 kita bahagikan dengan 0.14. So yang ni kamu kira lah. So dapat apa? Dapat 0.8. Ya, ini dapat 0.8. Okey, satu lagi kita dapat 0.8. Baik. Tak ada pula. Alright. So satu lagi yang diberi adalah yang ini. Nampak tak? Dia bagi yang ini. So ini merujuk kepada sebutan ke n. So maknanya ini telah pun diberi siap-siap. Tn sama dengan 0.057344. So ingat lagi, sebelum dalam arithmetic sequence saya dah terangkan benda ni banyak kali kan. Dalam contoh pun ada. So ini adalah merujuk kepada sebutan ke n. Ya. So jadi bila dah ada macam ni, kita bolehlah guna rumus ini. Rumus ini apa? Tn ni adalah apa? AR n tolak 1 kan. So sama dengan 0.057344. So macam tu. So di mana A kita dah tahu, R kita dah tahu. Jadi A kita berapa tadi? 0.14 kan? 0.14 kita darabkan dengan R. R tadi 0.8 yang ni 0.8 n tolak 1 macam ni kan. So sama dengan yang ni lah 0.057344. So kamu selesaikan lah. So ini saya tunjukkan cara dia. Ini kat sini. Right, kat sini. So kita dapat yang ini. Kita akan sampai kepada peringkat ini 0.8 n tolak 1 sama dengan 0.4096. Okey. So dekat sini kita boleh guna ln. Ya, kita boleh guna ln juga kalau kamu nak guna ln. Ini kebetulan kita tahu 0.4096 ni dia ini adalah sama dengan 0.8 kuasa 4.
Ya, tapi mungkin kita tak tahu, kita tak sedar sebenarnya 0.804 ni sama dengan 0.4096. So kalau tak tahu, kita boleh guna lock both side. Ya, both side kamu lockkan, ataupun nak pakai lon pun tak ada masalah. Ya, jom kita cuba cuba kejap. Kalau kita start dari sini kita start daripada sini pun boleh, start dari sini pun boleh. So maknanya kita lonkan kedua-dua belah lah. So macam dia, kita akan buat macam ni lah lon 0.8 n tolak 1 sama dengan ln 0.4096. So kamu teruslah. So n tolak 1 boleh ke tepi, n tolak 1 kat sini. So kita ada ln 0.8 sama dengan ln 0.4096. So maknanya kamu pindahkan ln pergi sana lah. Ya, lepas tu kamu buat lah. So jadi kita akan dapat n sama dengan berapa? Ln 0.4096 bahagi ln 0.8 akan tambah 1. Okey? Pun boleh juga. So n akan dapat 5 lah. So macam tu. Boleh nah? Okey, kita cuba sekejap. Saya tak cuba lagi ni sebenarnya. Kejap, kita tengok sini. Dapat tak? Ln 0.4096 right, kita bahagikan dengan ln 0.8, kita tambah dengan 1, tambah dengan 1. Okey, dapat 5. Ya, memang confirm kita dapat 5. Ini kita dapat 5. Okey, so tu caranya lah. So tu pulang kepada kamu semua, sama ada nak pakai ln ke log pun boleh, mana-manalah. Ataupun kalau kita nak play around dengan index, ini pun boleh juga. Kalau kita tahulah, kalau kita tahu 0.8 n tolak 1 sama dengan 0.8 kuasa 4 macam ni, maka kita boleh ambil sahaja indeks ini. Right? Samakan dia. Kita dapat 5. Okey, ini contoh yang ini. Contoh seterusnya, cuba lihat. Given the geometric sequence, okay, 2, 8, 32 dan seterusnya, which term of the geometric sequence adalah 131072? So kita nak tahu which term, yang mana satu. So dekat sini dah indicate-kan satu info yang penting, iaitu Tn ini sama dengan 131072. Ini penting ya. Ini info yang kita perlukan. Dan seperti biasa, ini adalah A, iaitu 2, dan hasil bahagi dia berapa? 8 bahagi 2. Kita dapat 4 kan? So A dah ada, R dah ada, Tn pun dah ada ya. So jadi kita dah boleh gunalah. So kita dah boleh guna dah. So inilah kita dapat ni, kita dapat ni, kita dapat ni, maka kita buat apa? Kita gunakanlah yang ni kita gunakan yang ni, iaitu A R n tolak 1 sama dengan 131072. Isikan nilai A, isikan nilai R dan cuba dapatkan jawapan dia. Ada ln ni kot. Ya, nampak ya? Ni. Bila kita cuba isikan dia, nampak ya? Cuba isikan dia, kita akan dapat sampai peringkat ini tau. Yang ni sampai sini. Bila sampai sini, kalau kita alert, kalau kita cuba kira satu-satu, kita dapat tahulah sebenarnya 65536 ni adalah 4 kuasa 8. So, tapi kalau kita tak sedar yang ni, kita lonkan kedua-dua belah. Lon ataupun lockkan kedua-dua belah. Macam tadi. Boleh? So, maknanya secara umumnya kita dapat macam ni lah. N tolak 1 sama dengan ln 65536 bahagikan dengan ln 4. Macam inilah. So, jadi N sama dengan semua tu tambah 1. Macam tu. Ya, nanti akan dapat jawapan lah 9. Boleh? So, kita guna hukum ln dekat sini. Okey, habis yang itu, kita pergi kepada contoh yang lain. Tengok apa cerita. Dekat sini apa? Given the sixth term,
and the 9 term. Okay, 6 term and 9 term. So, dia bagi ini tau. T6, T9. Macam ni. Adalah 24 dan 64 per 9. Ini 24. Yang ini adalah 64 per 9. Dia dah bagi info ni dah. Determine the 5th term. Soalan ini, dia suruh cari apa? Suruh cari T5. T5 tu berapa? Itu je soalan dia. So jadi untuk dapatkan T5 ini, T5 ni kita buat apa? T5 ni kita buat macam ni kan? Ni saya buat kat atas ya. Kita tahu rumus dia, iaitu Tn sama dengan AR n tolak 1 kan? So kalau T5 sama dengan berapa? AR kuasa 4, betul? Setuju kan yang ni? So tapi kita tak tahu nilai A, kita tak tahu nilai R. So, dari mana kita dapat A dengan R tu? Kita akan dapatkan nilai A dengan R tu daripada info dekat sini. Yang ini, kita akan gunakan info kat sini untuk dapatkan nilai A dan juga R. Boleh? So, itu idea dia lah. Once kita dapat A dengan R, maka kita akan masukkan ke dalam sini and akan dapat jawapan. Macam tu je. Okey, berikut adalah pengiraan macam mana kita nak dapatkan A dengan R. Nampak tak kat sini? Nampak tak ya? So, ini yang saya buat anak panah ni. T6 AR kuasa 5 sama dengan 24. T9 AR kuasa 8 sama dengan 64 per 9. So, we are going to solve untuk A dengan R. So, kita akan gunalah persamaan 1 dan persamaan 2 ni. So, ikutlah. Kita nak guna macam mana? Nak tolak ke? Nak bahagi ke? So, tolak macam tak sesuai kan? Tolak tak sesuai. So, kita kena bahagikan dia. So, sama ada 2 bahagi 1 ke? 1 bahagi 2 ke? Tak kisah. Sama je jawapannya nanti. Alright? So, bila kita buat operasi pembahagian untuk 1 dan 2 ni, maka automatically kita akan dapat nilai R. Dan selepas itu kita boleh gantikan ke dalam mana-mana persamaan 1 atau 2 ni untuk dapatkan nilai A. Boleh? So saya kecilkan sikit. So macam ni. Nampak ya? So macam ni. So once kita dah dapat A dengan R, tugas kita dah hampir mudah dah. Kita just substitute all this information ke dalam sini. Nampak ya? So kita masukkan A, kita masukkan R, and finally we are going to obtain the answer going to be 36. Boleh? Okay, good. Okay, now we go to another question. Ya, dia agak pelbagai soalan ni, tapi sebenarnya apa ni? Kalau kita dah belajar aritmetik, so soalan-soalan macam ni dah jadi common sebenarnya. So yang beza dia cuma apa? Penggunaan formula saja. So sebelum ni kita guna aritmetik, sekarang ni kita pakai geometri. Itu saja. Okey. Kita analyse dulu apa yang ada belah kanan ni, ada info penting. So find the first term. Find the first term in the first term ini bukannya merujuk kepada 5. 5 ni memanglah first term, tapi soalan ni tak habis lagi, kat bawah ni bersambung. Find the first term in the geometric sequence, yang ini, which is smaller than 0.16. The first term yang lebih kecil daripada 0.16. Okay, so kita nak tentukan nak tentukan nilai itu. So jadi info yang penting adalah yang kamu nampak ni. Sebab kita dah tahu kan, kalau kita diberi satu sequence ini, definitely 5 ni apa? Automatically A ini adalah A. Ni 5 lah. So R ni kita boleh cari kan. R ni bahagi je lah. 2.5 bahagikan dengan 5, kita dapat 0.5. Ok, settle yang itu. Cuma info dekat sini adalah kita diberi tahu Tn ini adalah Tn ini smaller than 0.16. Yang ini. Boleh? 0.16. So kita akan manipulate yang inilah. So rasanya kita akan bertembung dengan lon sekali lagi tau.
Cuma yang bezanya sekarang, okey, kejap. Ini kita akan guna apa ni? Ini kita akan guna A, R, N tolak 1, betul? Macam ni kan? Di mana A dengan R ni kita akan masukkan lah. Ini 5 ni, maksud dia 5 darabkan dengan 0.5 N tolak 1 is less than 0.16. Nampak? Okey. Di mana kita akan buat ln lah kan. Akan lnkan kedua-dua belah. Kalau secara mudah ni kita akan dapat macam ni lah. Kita akan dapat berapa ni? 0.5 N tolak 1. Kita letak kat sana dulu. Itu 0.16 bahagikan dengan 5 kan. Macam tu kan. Lepas tu baru kita ln. Betul? So bila kita ln, kita dapat macam ni kan. Bila dah ln tu, nanti kita akan pindahkan N tolak 1 ni ke bawah kan. So kita dapat N tolak 1 macam ni. Lepas tu kita dapat ln 0.5 kan. Ln 0.5 macam ni. Lepas tu belah sini pun ada ln lah. Ln ni lah 0.16 bagi 5 macam ni kan. Betul tak? So lepas tu, ini kita dapat apa ni? Kita dapat 0.32 rupanya. Ini ni. Kita dapat 0.032. So maksud dia dekat sini kita padam sikit lah ya. Ini kita dapat ln. Rupanya di sini adalah ln berapa? 0.032. Okay guys. Sekarang ni hati-hati dekat sini. Dua contoh sebelum ni kita tak ada inequalities. Ya, kita tidak ada inequalities. Kita ada equalities. Sama dengan kan. Sekarang ni for the first time kita jumpa bila kita nak play around dengan ln macam ni, kita ada inequalities. So jadi kamu perasan tak sekarang ni ln 0.5 akan dipindahkan ke sebelah kanan kan. Dia sebenarnya bukan istilah pindah-pindah tau. So dia kena bahagi kan. Dia kena bahagikan dengan 0.5, betul tak? Sebelah kiri dan sebelah kanan kan. Tapi perasan tak ln 0.5 ni adalah nilai negatif. Perasan tak? So kalau ln 0.5 ni bernilai negatif, kalau kita pindahkan ke sana, kita pindahkan. Dia bukan pindah ya. Istilah yang betul tu bukan pindah. Pindah tu salah dalam matematik. So kita kena darabkan belah kiri dengan apa, belah kanan dengan apa. So itu istilahnya. Cuma yang kita biasa sebut, pindahkanlah ke sebelah kanan. So dia akan jadi bahagi kan. So maknanya sebelah sini akan tinggal apa? N tolak 1, betul? Sebelah kanan ni akan jadi ln 0.032 bahagi ln 0.5 kan. Okey, tandaan ini dia akan berubah. Dia akan jadi macam ni. Tahu kenapa? Sebab ln 0.5 is a negative value. Boleh? So alert dekat situ. So macam tu. Boleh? Okey, jadi ringkas cerita, inilah saya buat macam ni. Nampak tak ni? Saya buat tanda ni. Nampak tak kenapa dia tata tanda inequality ni dia berubah? Sebab nilai log 0.5 tu adalah ini saya buat log ya. Log ke ln ke tak apalah, sama je. So jadi dia bernilai negatif. Sebab itulah dia punya tata tanda dia berubah. So bila kamu selesaikan, kita akan dapat nilai n tu is greater than 5.966. So jadi n sama dengan 6. Ya. So jadi n sama dengan 6, kita carilah rumus ni. So sebab kita tahu Tn sama dengan AR kuasa n tolak 1 kan. So maka kalau n 6, so T6 sama dengan AR kuasa 5, betul? So gantikan A, gantikan R, and finally we are going to get these answers. Boleh? Okey, kita pergi kepada contoh terakhir lah ya. Yang ini ya, untuk arithmetic sequence ya. So dalam teaching video yang akan datang kita sentuh pula geometric series. Baik. Ini kita ada apa? The first three terms of geometric sequence are 1, 2 dan 3. So ada 3 kat sini. Contoh ini kita pernah nampak kan dalam arithmetic kan. So bentuk yang sama dia timbul balik dekat geometri.
So yang macam ni So all the terms are positive. Okey, penting ni walaupun dia sebut macam ni kan. Kita tengok nanti, tak apa. Determine the x value. Okey, now bila kita nak tentukan nilai x, jadi kita kena guna ratio dia. So macam mana? Ratio dia sebutan selepas bahagi sebutan selepas bahagikan dengan sebutan sebelum. So x bahagikan dengan x per 2. Lepas tu dia samalah kalau sebutan ketiga bahagikan dengan sebutan kedua. Dia samalah. Sama kan pasal dia punya common ratio dia mesti constant. Constant pula. Dia mesti sama. Ini bahagi ini bahagi ni dia mesti sama. Sebab itulah kita boleh samakan dia. Yang ni. Kita equalkan dia. So bila kita selesaikan macam ni, kita akan bertembung dengan kuadratik seperti biasa. Sama juga dalam macam aritmetik. Kita akan jumpa kuadratik somewhere, some place macam tu kan. So, di mana untuk yang ini kita akan dapat dua nilai. Kita akan dapat x sama dengan 1 dan juga atau x sama dengan 6. Alright. So, bila kita dapat macam ni, kita nak ambil dua-dua ke? Adakah dua-dua tu merupakan jawapan dia? So, jawapan dia, somehow kita kena check. Kena cuba masukkan nilai x ini ke dalam soalan. Cuba tengok soalan. Soalan dia adalah yang ni, nampak tak? Kita ada x tolak 2. Lepas tu kita ada x. Kita ada 2x tolak 3. Okay, another keyword ni adalah all the term are positive. Cuba kita gantikan 1 kat sini. Kalau x ini 1, kita dapat apa kat sini? Kita dapat 1 tolak 2 negatif 1. Ini 1. Yang ini dapat 2 tolak 3 negatif 1. Nampak tak? So, kalau ini, maksud dia ada term yang negatif. Oleh sebab itu, ini kita tak boleh ambil. Sebab dia tidak mematuhi syarat di dalam soalan. Boleh? Kalau kita ambil x sama dengan 6, dah sah-sah. Semua ni akan jadi positif. Kita dapat apa kalau x sama dengan 6? Kita dapat 6 tolak 2 dapat 4. Ini 6. Ini dapat 12 tolak 3 dapat 9. Jadi semua positif kan? So oleh sebab itu x sama dengan 6 sahajalah yang merupakan jawapan dia. Boleh? Okay guys, so saya rasa saya berhenti sampai sini dulu. So hope you enjoy the video. Thanks for watching. See you in the next video.